Mengenai skim pengesahan benih padi sah, kota benih padi sah, saya ingatlah panjang lebar saya jawab hari itu dalam dewan ni. Kota benih padi sah ni kita berikan kepada pengelola benih padi sah yang memenuhi kriteria yang telah kita tetapkan, iaitu Setakat Bumi Putra, memiliki CJ, memiliki loji sendiri, mempunyai mesin penyisir benih padi angin. Jadi Jabatan Pertanian sebenarnya dia melaksanakan skim pengesahan biji benih sah kerana dia sebagai jabatan yang menentukan kualiti benih padi sah, sama ada benih padi sah ini boleh dikeluarkan ataupun tidak. Dan pemantauan yang dibuat oleh Jabatan Pertanian ini dia bermula daripada sawah padi lagi, daripada tanaman padi lagi. Peserta-peserta yang terlibat dalam program benih padi sah ni, Jabatan Pertanian dia akan melihat sekurang-kurangnya 4 kali. Kalau kali pertama dia tengok tak ada kualiti, dia akan batalkan, dan sehinggalah dia setuju supaya dia ni ada kualiti, maka barulah dihantar ke kilang, dan sampai ke kilang Jabatan Pertanian sekali lagi untuk menilai kualiti benih padi ini. Yang saya kata tadi bahawa setiap 10 biji 1 kilo beras, 1 kilo padi tidak lebih daripada 10 biji padi angin. Jadi saya ingat kualiti ini telah pun kita tetapkan, kerana kita berpegang pada kualiti yang begini tegas, maka baru ni kita tengok ada sedikit masalah kelawatan untuk mengedarkan benih-benih padi sah ni. Dah panjang lebar saya jawab ni, Muhammad. Terima kasih Datuk Pengerusi, terima kasih Muhammad Menteri. Dalam jawapan yang Muhammad sebelum ini, yang Muhammad sebut tentang kriteria syarat untuk diberikan kota padi benih ni, ialah satunya ialah antara syarikat Bumi Putra. Syarikat Bumi Putra, saya tak perasan adakah itu keputusan kabinet dan sebagainya yang Muhammad telah sebut. Tapi saya nak sebut bahawa apa pula kriteria sehingga kita berikan kepada satu syarikat itu, katalah dia Bumi Putra macam Seri Merbu, kita beri sampai 26,000 tan, 27,000 tan untuk dia hasilkan keluarkan padi benih ni. Sedangkan saya nak katakan bahawa Seri Merbuk ni dulunya pun dia bukan Bumi Putra, tapi ada masuk share salah seorang orang Bumi Putra, orang Melayu masuk, lalu dia pun jadi taraf Bumi Putra. Jadi saya nak tanya Muhammad, adakah selepas ni daripada berapa 5-6 lagi syarikat yang bukan Bumi Putra ni, kalau dia buka share kepada Bumi Putra, jadi dengan sendiri mereka itu akan jadi syarikat Bumi Putra, maka adakah mereka juga akan diberikan peruntukan yang sama, kota yang sama? Itu satu. Yang kedua, Datuk Pengerusi, saya juga nak dapat penjelasan bahawa antara syarikat itu, ada syarikat yang menyewa loji, syaratnya kena ada loji benih, kena ada loji benih. Ada syarikat yang saya dipahamkan bahawa antaranya syarikat yang menyewa loji itu daripada menggunakan loji Jabatan Pertanian. Jadi saya nak tanyalah kadar sewa dia berapa jumlah yang dia telah bayar kepada Jabatan Pertanian. Tapi isunya kenapa dia tidak ada loji benih tapi dia diberikan kota? Kenapa dia diberi kota? Sepatutnya baiklah Jabatan Pertanian yang buat ataupun agensi kerajaan yang menggunakan loji benih daripada Jabatan Pertanian. Menteri, bangun jawab sekali nanti juga tentang benih padi. Terima kasih Pengerusi, terima kasih Menteri. Saya mendapat maklumat yang terkini daripada petani-petani baru masa hari yang Menteri pergi ke Penang itu. Saya berjumpa dengan petani-petani, mereka mengatakan tentang harga. Apakah ada kawalan harga tentang benih padi sah ni? Kalau dulu RM28, sekarang ni mereka mengatakan naik sampai RM35. Apakah pihak kementerian mengadakan kawalan ataupun biar berapa ringgit mereka nak jual bagi 20 kg, pertama sekali 219 lah, benih 219. Terima kasih Menteri. Terima kasih Ahmad. Tadi mengenai syarikat status Bumi Putra ni, ini diputuskan oleh kabinet. Syarikat itu ialah Bumi Putra, dan bukan saja dia mesti syarikat itu, katalah yang Muhammad kata ada satu syarikat tiba-tiba dia bumikan bumi, kemudian bumi masuk. Dan kalau bumi masuk, bermakna dia betul-betul bukan saja dia mesti mendapat, kita lihat share-nya di RO, di pendaftaran syarikat, tapi juga dia mendapat sijil pengiktirafan sebagai syarikat Bumi Putra daripada Kementerian Kewangan. Kerana saya tahu yang Muhammad, ramai orang jumpa saya, kadang-kadang ada syarikat dia kata dia dah beli share, tapi bila kita tengok laporan daripada company secretary, seolah-olah syarikat tu telah pun transfer share dia kepada Bumi Putra.
Tapi bila kita semak dengan pendaftar syarikat, dia tidak berdaftar dengan daftar syarikat, hanya company secretary saja buat. Kemudian bila kita tengok dengan Kementerian Kewangan, dia pun memang tak dapat status syarikat bumi. Jadi Sedia Merbuk ni, mengapa kita bagi sampai 25,000? Kerana syarikat ini bukan saja Sedia Merbuk, formula kita melihat kepada kapasiti. Kepada kapasiti mada ke kadar yang mampu untuk mengeluarkan. Dia ada formula dia yang dibawa oleh Jabatan Kuasa Teknikal. Jadi kerana itulah kita bagi jumlah itu mengikut kapasiti dia dengan jumlah syarikat yang layak diberi. Tak salah saya 9 syarikat yang layak diberi. Dia ada formula yang telah pun dikira oleh pihak Jabatan Kuasa Teknikal mengenai kata sewa logi. Ada Jabatan Pertanian dulu, Jabatan Pertanian yang buat logi ni, yang buat benih padi. Tetapi oleh kerana dia kontradik dengan prinsip kita dan juga prinsip antarabangsa, di mana Jabatan Pertanian mesti menjadi pemantau, bukan dia sendiri buat. Jadi kerana itu ada logi-logi ni yang disewakan, diambil alih oleh MADA. Dia diberi macam di Sungai Buong ambil kepada MADA, dan di Terengganu kalau saya tak silap dia bagi kepada MADA, dan juga logi-logi ini disewa semula untuk kepada mana-mana syarikat yang nak buat. Tapi asalnya syarikat yang dapat ni dia mesti ada logi sendiri. Kalau dia nak sewa logi dulu yang dipunyai oleh Jabatan Pertanian, itu mungkin tambahan yang diberi. Dia tidak boleh berdasarkan kepada logi Jabatan Pertanian saja untuk kita bagi benih padi. Itu tak boleh. Itu sebagai dia punya sewa saja. Kemudian yang berhormat tadi kata, yang ini sewa ini ditentukan oleh bukan kementerian saya. Ini jabatan saya lupa. Jabatan bukan Jabatan Pertanian. Dia ni kena rujuk kepada pihak saya dah lupa, tapi bukan kementerian saya. Ini bahagian, ini standard kementerian saya. Nanti mungkin pegawai ada boleh bantu saya lah, saya akan beritahu. Saya lupa. Saya lupa. Dia mentang tanah. Okey. Kemudian yang kedua yang tadi yang kata mengapa sampai 32 ringgit satu beg tu. 35. Harga yang semestinya dijual ialah 28 ringgit saja. Tapi itu harga di pintu kilang. Saya tahu memang banyak kita dapat laporan bila kita turun siasat, mengapa harga ni dia naik? Kerana ada pihak-pihak ejen tertentu dia cas sewa lori dan juga pengangkutan. Ada itu kita hantar sampai ke rumah. Jadi, tapi kalau petani dia boleh beli terus ke pintu kilang, yang itu kalau kilang itu jual harga di pintu kilang lebih pada RM28, ini saya janji yang berhormat, kita akan ambil tindakan kepada syarikat ini. Yang jual sampai 32 itu ejen yang boleh jadi PPK ke, atau adalah kali ejen-ejen yang mereka lalu. Ya. Terima kasih Datuk Muhsin, terima kasih Muhammad Menteri. Tadi Muhammad pasal share Bumi Putera, share Bumi Putera. Tapi saya lihat bahawa walaupun perlu mendapat sijil daripada Kementerian Keuangan untuk mengesahkan syarikat itu diberikan tarikh Bumi Putera, tetapi akhirnya kita lihat macam Sedia Merbuk ni, yang run bisnes tu betul Tokek Lama juga. Tokek Lama. Pek Cukiong. Dia juga yang run bisnes. Bukan hak Melayu masuk ni. Hak Melayu masuk ni dia macam masuk orang panggil apa? Sleeping partner. Dia bukan usahawan yang betul. Dia bukan seorang ahli perniagaan yang tulen. Jadi akhirnya maknanya kita membohongi masyarakat. Kononnya bahawa Kota Bumi Putera, pemilikan share Bumi Putera sudah pun meningkat. Padahal dia bukan seorang yang tulen. Yang run bisnesnya betul-betul ialah Tokek Lama. Tokek Lama hanya boleh beri kepada share itu kerana apa? Hanya semata-mata kerana nak dapat. Tahu Raya Muhammad, kalau Raya Muhammad pergi sampai dalam macam tu, saya di luar kekuasaan saya untuk jawab lah. Bermakna kalau saya yang berhormat pernah kita nak tubuh syarikat kontraktor, syarikat bertaraf Bumi Putera, bukan mudah. Kementerian Kewangan datang turun tengok siapa pengurus dan sebagainya. Tetapi kalau apa yang berlaku di sebaliknya, itu di luar kita punya jangkaan lah. Tapi yang pentingnya share-nya ialah dipunyai oleh Bumi Putera dan mendapat pengiktirafan daripada syarikat, daripada Kementerian Kewangan.